بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung perbincangan berkenaan iman. Iman tidak boleh dibelah bahagikan. Iman itu tidak boleh dibelah bahagikan dengan menjuzuk-juzukkannya. Maka sesiapa yang kufur dengan satu rukun daripadanya, berarti kufur dengan semuanya. Ataupun kufur dengan beberapa perkara daripada rukunnya, juga menjadi kufur juga. Maknanya, kaedah ilmu hisab, ilmu matematik tidak boleh dipakai pada iman. Kalau ilmu hisab, 6 tolak 1 tinggal 5. Rukun iman 6 perkara, tolak 1 tinggal 0. Bukan sahaja tiap-tiap satu rukun iman wajib percaya, beriman dengan ikhlas, dengan yakin, bahawa huraian-huraiannya yang tetap daripada Quran dan hadis Nabi SAW, seperti menafikan sifat ilmu Allah, sifat ada Allah, mendengar Allah, menafikan satu sifatnya sahaja, bermakna tidak ada iman. Tak percaya pada kitab Taurat, kitab Injil yang diwahyukan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, bermakna tidak ada iman. Bukan sahaja tak percaya pada Quran. Iman tidak boleh dijuzukkan. Mestilah beriman kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim." Surah Al-Baqarah ayat 256. Maksudnya, maka barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan simpulan yang amat kuat. Barang siapa yang tak percaya pada taghut, taghut ialah Tuhan yang lain daripada Allah, sama ada pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Taghut dengan makna melampaui batas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, sama ada syaitan, iblis, manusia, jin, pohon kayu dan sebagainya, yang dianggap mempunyai sifat ketuhanan, kuasa macam Tuhan. Contohnya percaya para ahli nujum, yang percaya perkara yang akan datang, yang gaib, masuk taghut. Kerana perkara akan datang hanya diketahui oleh Allah sahaja, kecuali mereka yang diberitahu oleh Allah, seperti Nabi SAW memberitahu perkara yang akan datang. Tuhan beritahu. Ada orang dia bukan Nabi, bukan Rasul, tahu benda akan datang. Itu taghut. Termaksudlah memberi kuasa, mengadakan hukum-hukum yang sama dengan hukum Allah. Mengarang hukum itu ada yang macam hukum Allah, macam hukum Allah juga, itu taghut.
patung dan berhala yang disembah diibadahkan kepadanya, percaya pada jin, syaitan boleh menyembuhkan sakit, menambah mengurangkan rezeki, itu percaya pada taghut, mesti ditolak. Bila sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilah menolak Tuhan-Tuhan yang lain pada Allah, perkara yang lain daripada Allah yang ada sifat ketuhanan. Illallah, melainkan Allah sahaja. Barang siapa yang percaya kepada Allah, beriman, menolak taghut, maka sesungguhnya dia telah menyimpulkan iman dia laksana simpulan tali yang teguh dan kuat, yang tidak boleh dirombak lagi, tak boleh dirukat lagi. Disebut dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Dia bermimpi mendaki atau naik tiang yang tinggi, ada simpulan tali di atasnya. Dia cerita pada Nabi SAW. Apa maksudnya? Ada orang suruh dia naik sehingga sampai pada ujung tiang, pegang pada simpulan tadi. Nabi kata itulah dia Islam. Masuk Islam. Masuk Islam dengan sungguh-sungguh, dengan semenuh sehingga mati hingga akhir hayat. Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam radhiyallahu anhu. Itu makna menolak taghut, beriman pada Allah, menolak pada zatnya, pada sifatnya, pada apa perkara sahaja yang menjadi milik Allah Ta'ala, hanya bagi Allah sahaja. Yang lain adalah taghut, melampaui batas-batas Allah. Tanya nujum, benda yang akan datang, itu tanya taghut. Salah. Tanya nujum, lihat nasib. Tok nujum tu nasib dia sendiri pun tak tahu. Macam mana beritahu nasib orang? Itu termasuk dalam bertanya pada taghut. Mestilah beriman dengan Rasul-Rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Surah An-Nisa ayat 150 hingga 151. Maksudnya, sesungguhnya mereka yang kufur dengan Allah dan Rasul-Rasul dan hendak membeza-bezakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya dan berkata, kami mahu beriman kepada sebahagian dari Rasul-Rasul itu dan kami tidak mahu beriman kepada sebahagian yang lain, dan hendak mengambil jalan di antara itu, maka mereka itu ialah sebenar-benar kafir, dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu azab yang hina. Orang Yahudi percaya pada Nabi Musa AS, Nabi Harun. Tak percaya pada Nabi Isa. Tak percaya pada Nabi Muhammad SAW. Tak percaya pada Nabi Musa, Nabi Harun dia percaya. Sebagian Nabi dia percaya, sebagian dia tolak. Maka imannya tidak sah, kafir. Orang Kristian percaya pada Nabi Isa, tolak Nabi Muhammad, tak beriman, kafir juga. Mesti beriman dengan semua Rasul-Rasul. Kita orang Islam pun ada orientalis bawa ajaran bahawa Nabi Muhammad ini untuk orang Islam saja, untuk orang Arab saja. Itu kafir, tidak boleh. Nabi Muhammad Rasul pada seluruh manusia. Seluruh manusia diutus oleh Allah pada seluruh alam. Kita mesti percaya. Percaya dengan semua Rasul-Rasul, semua Nabi-Nabi. Sabda Rasulullah, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, nafsu walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min, mati walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim. Tak ada lilam, rawahu Muslim. Maksudnya, demi Tuhan yang diri Muhammad di dalam kekuasaannya, tidak ada seseorang pun dari umat manusia ini, sama ada Yahudi atau Nasrani, yang mendengar akan risalahku, kerasulanku, kemudian dia mati sedangkan dia tidak beriman dengan Islam yang aku diutuskan membawanya,
malaikat menjadilah ia dari ahli neraka. Dengan mana mesti percaya pada Muhammad, percaya pada Rasul akhir zaman, walaupun dia orang Yahudi percaya pada Allah. Diriwayatkan hadis ini ada sebab apabila golongan ahli kitab seperti Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar dan lain-lain lagi masuk Islam. Di zaman Nabi Abdullah bin Salam masuk Islam. Dia masuk Islam, orang Islam tanya cerita-cerita tentang ahli kitab. Lalu banyaklah dia cerita tentang ahli kitab. Dia sebut dengan Israiliyat. Israiliyat cerita-cerita orang Yahudi. Sebahagian Israiliyat itu menempati Quran dan hadis, itu tak apa. Sebahagian yang bercanggah dengan Quran dan hadis, itu mesti ditolak. Oleh kerana cerita-cerita mereka ni menarik, termasuk cerita-cerita dongeng, cerita yang tak betul pun ada juga, maka menarik. Setengah-setengah kitab meriwayatkan cerita ini, tulis dalam kitab Israiliyat. Lalu kitab tafsir cukup banyak, kitab hadis pun ada banyak juga. Kena jaga Israiliyat ni, cerita orang Yahudi. Sayyidina Umar minta izin pada Nabi SAW untuk mencatat cerita-cerita orang Yahudi kerana sangat menarik. Lalu Nabi kata, mu mengada-ngada wahai Umar, mengada-ngada, setiap Yahudi mesti percaya pada aku. Yahudi dan Nasrani kalau mati tak percaya pada aku jadi Rasul, dia tidak beriman, ahli neraka, kata Nabi. Cukup ajaran Nabi Muhammad SAW, kita mesti percaya. Mestilah beriman dengan malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi. Surah Al-Baqarah ayat 285. Maksudnya, demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Dengan makna mesti beriman kepada Allah dan beriman kepada semua malaikat. Sama ada malaikat yang disebut nama dalam Quran ataupun secara umum adanya malaikat, makhluk yang ghaib yang kita tak nampak, kita tak tahu bilangan dia terlalu banyak, kita percaya adanya malaikat walaupun kita tak nampak. Kalangan ada sains, oleh kerana tak boleh teropong, tak nampak, tak percaya pada malaikat, maka imannya tidak sah. Walaupun percaya pada Tuhan, pada malaikat tak percaya, imannya tak sah. Ataupun orang Yahudi percaya pada sebagian malaikat, sebagian tolak. Firman Allah Subhanahu wa taala, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 98. Maksudnya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh-musuh orang-orang kafir. Ayat ini berkenaan orang Yahudi yang menolak malaikat Jibril tetapi menerima malaikat Mikail. Puak-puak Yahudi pergi tanya Nabi, berpakat tanya Nabi, dia tanya Muhammad, siapa yang bawa wahyu? Kalau bawa wahyu ni malaikat Jibril, kita kena tolak. Kalau bawa wahyu ni malaikat Mikail, kita terima. Mikail itu kan bawa rezeki. Jibril ini antara tugas dia menurunkan bala bencana pada kaum yang mereka oleh Allah. Tugas malaikat Jibril. Oleh kerana Jibril ini membinasakan umat-umat zaman dulu dengan perintah Allah Ta'ala, memimpin pada tentera malaikat, membinasakan musuh-musuh Allah, maka tak boleh tolak. Kena tolak Jibril ini. Jibril ini kasar. Kena bermusuh Jibril. Maka iman orang Yahudi tidak sah. Kerana tolak malaikat Jibril. Terang, barang siapa musuh Allah, musuh malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, musuh Jibril, walaupun percaya pada Mikail, imannya ditolak oleh Allah Ta'ala. Kerana iman tidak boleh dibelah bagi, didudukkan. Masalah memang pada kitab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Kita sambung berkenaan rukun iman. Mestilah beriman dengan kitab, beriman kepada kitab. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل." Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kitab yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Ayat ini menunjukkan wajib beriman kepada kitab-kitab Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan semuanya, bukan separuh-separuh, sebahagian. Semua yang ada dalam kitab, kita mesti percaya beriman. Termasuk hukum yang dinasahkan. Ada orang kata bagaimana dalam Quran hukum yang dibatalkan. Kerana di sana ada hukum-hukum yang diturunkan seperingkat. Peringkat-peringkat mengikut keadaan masyarakat yang keras dengan jahiliah, diubah sedikit demi sedikit. Maka ayat yang pertama, contohnya masalah arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya wahai Muhammad SAW berkenaan dengan arak dan judi. Beritahu bahawa arak dan judi itu ada manfaat. Tetapi dosa, keburukan daripadanya lebih besar. Itu peringkat awal. Dia beritahu bahawa arak ini mudarat lebih besar daripada manfaat. Judi mudarat lebih besar daripada manfaat. Itu peringkat awal. Masa itu, mereka masih minum arak lagi. Kemudian, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri semayang dalam keadaan mabuk. Kerana ada yang mabuk semayang. Baca Quran tak betul, mabuk arak. Itu peringkat awal Islam. Artinya, lepas semayang, minum lagi. Kemudian, turun ayat. Innamal khamru wal maisir innamal khamru wal maisir wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, melihat nasib, melihat panah ataupun berhala, itu keji daripada amal syaitan, maka jauh semuanya. Maka diharamkan seluruhnya. Maka dua ayat yang dahulu itu dinasahkan. Dinasahkan hukumnya. Bacaannya masih ada dalam Quran. Bacaan ada dalam Quran. Kita kena beriman. Bacaan itu. Tapi hukum tak boleh pakai dah. Termasuklah kitab-kitab zaman dahulu. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Kita wajib beriman kitab-kitab itu. Walaupun telah diturunkan pada Nabi zaman dahulu. Hukum-hukumnya telah dinasahkan. Maksudnya kitab yang asal, yang asli, bukan yang sudah diubah. Itu kita kena beriman. Tak beriman tak boleh. Kena percaya bahawa Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nabi Daud kitab Zabur. Nabi Isa menerima Injil. Dia suruh beramal juga dengan Taurat. Itu kita kena percaya. Di sana ada hukum-hukum yang ditetapkan. Contohnya hukum hudud.
dalam Taurat masih sama dengan ada dalam Quran. Sama. Ada hukum-hukum lain dibatalkan. Walaupun dibatalkan, kita percaya pada kitab Taurat. Itu dalil pada Quran, kena beriman dengan semua kitab. Sabda Rasulullah SAW, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, an Abdullah bin Salam wa jama'atan min qaumihi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi dia tahlam. Faqalu ya Rasulullah, inna nu'minu bika wa bi kitabika wa Musa wa at-Tawrat wa Uzair wa nakfuru bima siwahu min al-kutub wal rusul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal aminu billahi wa rasulihi Muhammad wa bi kitabihi al-Quran wa bi kulli kitabin kana qablahu. Rawahu Tsa'labi. Maksudnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Abdullah bin Salam, iaitulah seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, termasuk dalam sahabat yang Nabi janji masuk syurga. Abdullah bin Salam ini. Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, yang terkenal, termasuk ahli syurga. Dan serombongan dari kaumnya yang masuk Islam datang menghadap Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami beriman kepada kamu dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kepada Nabi Musa dan kepada kitab Taurat dan kepada Uzair, dan kami kufur terhadap yang lain dari kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, bahkan kamu hendaklah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kitabnya Al-Quran dan pada tiap-tiap kitab yang diturunkan dahulu daripadanya. Kamu mesti beriman dengan semua. Tak boleh tolak Nabi-Nabi yang Tuhan lantik. Masalah hukum dia dibatal, hukum dia dah tak dipakai lagi, itu cerita lain. Tapi kita mesti percaya pada kitab-kitab itu. Abdullah bin Salam ni ialah seorang sahabat yang alim, yang jadi ronjokkan para sahabat-sahabat yang lain kerana banyak ilmu dia. Kerana dia termasuk dalam kalangan ulama ahli kitab. Ulama ahli kitab dan alim dalam ilmu Islam. Lepas Nabi wafat, dia menjadi ronjokkan, nasihat kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman. Dia jadi penasihat kepada Sayyidina Ali. Abdullah bin Salam ni, seorang sahabat yang terkenal, sehingga pada masa dia sudah tua, orang muda ni dia beritahu, kalau nak tengok ahli syurga, tengok dia. Tengok dia. Lalu dia sedang sembahyang di Masjid Nabawi, puak-puak muda-muda ni pergi. Lalu kata dia, orang kata awak ni ahli syurga, dia kah dia. Dia marah, jangan kata begitu. Jangan kata begitu. Bukan mudah-mudah begitu, kata dia. Jadi ahli syurga ni. Lalu dia nasihat pada kalangan ulama tabi'in. Wallahu a'lam. Beriman akhirat. Sambung. Mestilah beriman dengan hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin walau tara id wuqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adhaba bima kuntum takfurun." Surah Al-An'am ayat 29 hingga 30. Maksudnya, dan mereka berkata, yakni orang kafir berkata, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia sahaja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, berfirman Allah Ta'ala, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, bahkan ya, sesungguhnya benar dari Tuhan kami. Berfirman Allah, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengkufurinya. Ayat ini mengasahkan tentang hari kiamat, bagaimana orang kafir yang tak percaya pada hari akhirat diseksa dengan sebab kafir, termasuk kafir yang tak percaya pada hari akhirat.
Kerana di atas dunia dulu, dia kata kita ni duduk dunia je, akhirat ni tak ada. Kalau mati pun, habislah. Hancur lebu. Hancur habis dengan tulang-tulang hancur. Macam mana nak jadi semula? Sedangkan Allah Ta'ala tunjuk dalil-dalil yang banyak di atas muka bumi, bagaimana rumput yang kering, yang kemarau, ketika kemarau, dia bakal hangus, bila turun hujan, tumbuh balik. Kita melihat bagaimana biji-bijian yang kerah, yang halus, yang besar, tumbuh. Tumbuh pokok tu berapa kali ganda daripada biji itu. Ini kekuasaan Allah. Banyak dalil-dalil yang kita kena lihat. Bagaimana seekor bakar mampu jadi ulat, jota-jota ulat pula daripada bakar itu. Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk membangkitkan manusia dalam sekelip masa sahaja. Lalu Allah Ta'ala menceritakan bagaimana pada hari kiamat mereka ditemplak. Dulu kamu tak percaya sangat. Ini rasakan. Ini kamu kata yang tak ada ni dia. Itu dalil daripada Quran. Sabda Rasulullah SAW. La yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Yashhadu an la ilaha illallah. Wa anni rasulullah. Ba'asani bil haqqi. Wa yu'mina bil mauti. Wa yu'mina bil ba'si ba'dal maut. Wa yu'mina bil qadar. Rawahu Tirmidzi. Maksudnya, seseorang itu tidak menjadi mukmin sehingga ia beriman sekurang-kurangnya kepada 4 perkara, iaitu meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa aku ialah Rasulullah yang diutuskan membawa kebenaran, percayakan kebangkitan sesudah mati, serta percayakan qada takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis ini menyebutkan 4 perkara rukun iman. Macam mana? Ada hadis 6 perkara. Ada hadis 5 perkara rukun iman. Hadisnya banyak. Jadi Nabi jawab berdasarkan kepada orang yang tanya. Orang yang tanya. Orang yang tanya, mungkin orang lain dia dah percaya dah. Ataupun sudah mencakup. Bila iman kepada Allah, termasuklah kitab dia. Beriman pada Rasul, termasuklah Rasul-Rasul yang lain. Kerana Nabi beritahu dia Rasul-Rasul yang lain. Termasuk. Percaya pada malaikat tak disebut di sini. Kan disebut oleh Allah dalam Quran. Kalau tak percaya pada malaikat, tak percaya pada Allah. Tak percaya pada Rasul yang dilantik oleh Allah, beritahu malaikat itu ada. Jadi mengait antara satu sama lain. Mestilah beriman dengan qadar qadir daripada Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surah Al-Qamar ayat 49. Maksudnya, sesungguhnya kami mencipta segala sesuatu menurut qadar takdir, ukuran ketetapan Allah. Kita percaya bahawa umum manusia, rezeki manusia ditentukan oleh Allah. Kita tak tahu. Rezeki kita banyak mana, umur kita banyak mana, kita tak tahu. Dalam ilmu Allah Ta'ala. Qadar takdir ni ialah dalam ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada kita akal untuk berfikir. Allah Ta'ala tak paksa kita. Orang yang tak ada akal, Allah Ta'ala maafkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad 'ala Allah li kulli syai'in qadra." Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakni yang mentaati Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya dengan rasa gun, dengan rasa takut, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri pada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan qadar ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat ini mengatakan bahawa qadar takdir adalah di bawah kuasa Allah Ta'ala. Kita jangan takut. Kita kena bertawakal kepada Allah, bergantung pada Allah dan kena berikhtiar. Bertawakal ni bukan makna duduk saja. Duduk saja tu, kita pula jadi tuang, nak suruh Tuhan jadi hamba kita. Itu salah. Tak betul. Ada orang ni tawakal ni, duduk saja biar Tuhan. Jadi dia pula, jadi ketua pula. Kita kena sedar, kita ni hamba Tuhan. Kita kena kerja lah. Jangan bila berserah pada Allah Ta'ala, serah.
Dok kerja malah. Nanti mari dia. Tak boleh. Kena bekerja. Tak boleh. Kerana Allah Ta'ala beri pada kita tenaga, akal fikiran, usaha kita kena buat. Lepas tu baru bertawakal kepada Allah Ta'ala. Berkata Abdullah bin Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma, "Law an ali ahadihim mithla Uhudin dhahaban, fa'anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'min bil qadar." Rawahu Muslim fi kitab al-iman. Babu bayan al-iman wal islam wal ihsan wa wujub al-iman bi isbat qadarillah subhanahu wa ta'ala wa bayan al-dalil ala at-tabarri mimma la yu'minu bil qadar wa irad khalifi haqqi. Maksudnya, kalaulah salah seorang dari kalangan mereka membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, nascaya Allah tidak menerimanya sehinggalah beriman dengan qadar. Kalau orang tu kaya, duit banyak, dia belanja emas sebesar bukit Uhud, nak kata berapa triliun kilo emas besar bukit Uhud dia belanja, dia beri sumbangan. Tak percaya pada qadar. Tak ada pahala. Kosong. Kalau orang tu terima RM1 je, 1 sen je, kemampuan dia, ikhlas dia, dia beri pahala 10 kali ganda. Kalau sabilillah 700 kali ganda. Sampai itu sekali. Tapi kalau tak ada iman, besar bukit Uhud, emas pun tak ada pahala, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Di sini pentingnya iman. Iman syarat untuk amal kita diterima. Maka orang kafir, baik macam mana sekalipun, sekadar dunia saja, Allah Ta'ala tak terima amalan, kerana tak ada iman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita sambung perbincangan berkenaan dengan iman. Iman yang syumul. Iman juga mempunyai sifat syumul. Syumul artinya sempurna dan lengkap. Pada tiap-tiap rukunnya, dengan membenarkan yakni percaya secara ijmal, secara ringkasan, dan tafsirnya yakni huraian. Beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terkandung di dalamnya beriman dengan wujudnya, sifat-sifatnya, asma'nya, yakni nama-namanya, dan af'alnya, yakni perbuatannya, menurut jalannya yang sebenar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Maksudnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah sahaja. Iman tidak boleh dipecah-pecah, dibelah bagi, ditolak sebahagian, terima sebahagian. Mestilah sempurna dan cukup. Jangan tak cukup. Itu makna syumul. Tiap-tiap rukun iman tidak boleh dipecah-pecahkan. Tidak boleh dibuang.
Percaya pada rukun iman, mana percaya secara ijmal, secara ringkas. Secara pendek. Dan percaya secara tafsil, huraian tiap-tiap satu. Huraian yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna percaya kepada Allah, percaya kepada wujudnya, adanya. Sifat-sifatnya, semua sifat kesempurnaan adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Sifat kekurangan mustahil bagi Allah Ta'ala. Asma'nya, segala nama-namanya, di antaranya 99 nama disebut dalam hadis. Dan nama-nama yang lain lebih pada 99. Dia luar daripada hadis riwayat Tirmizi 99. Disebut dalam Quran dan hadis-hadis yang lain. Af'alnya, segala perbuatan Allah Ta'ala. Semuanya ciptaan Allah Ta'ala. Kita beriman. Sama ada perkara yang kita tengok baik ataupun buruk, Allah Ta'ala menciptanya, menjadikannya. Allah Ta'ala yang buat mereka. Semua perbuatan Allah Ta'ala mengandungi hikmat, tujuan yang baik. Sama ada kita tahu atau kita tak tahu, mesti ada tujuan baik. Termasuk perkara yang kita lihat, najis, boleh buat apa je. Mabuk, bukan untuk makan, buat obat dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Begitulah hal-hal yang lain. Beriman kepada Allah dengan cukup. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Perkataan Allah, lafzul jalalah, lafaz yang paling agung, tak mampu diterjemah dalam bahasa lain. Kalau terjemah perkataan Allah dengan Tuhan, dengan God, dengan Khudaya, bahasa Parsi, apa bahasa pun tidak menepati perkataan Allah. Terjemah tu tak pernah. Perkataan Allah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Asalnya Al-Ilah. Al-Ilah. Dibuang I, direngkahkan jadi Allah. Semua nama-nama Tuhan terkandung dalam Allah. Semua sifat-sifat Tuhan terkandung dalam Allah. Semua perkara yang berkait dengan Allah Ta'ala terkandung dalam Allah. Maka orang bukan Islam terjemah Tuhan dengan Allah, terjemah tak betul. Kita nak larang tak boleh. Kepercayaan dia pun tak betul juga. Di antaranya Quran mengatakan, tafsir perkataan Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Allah itu ahad, satu saja. Bermakna bila lantik Tuhan yang lain, tak kena makna Allah. Tak kena. Bila sebut Allah, dia saja Tuhan. Itu makna perkataan Allah. Allahus samad, ditujukan kepadanya segala perkara. As-samad, ditujukan kepadanya segala perkara. Semua perkara mesti dituju pada Allah Ta'ala. Tok Bomo sebut jin, iblis, syaitan, berkata la ilaha illallah. Salah. Bila sebut Allah tu, semua minta sembuh penyakit pada Allah. Tak ada jin sana, iblis sana. Kata Allah ni dia saja. Ini mesti. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang Kristian kata ada Tuhan anak, Nabi Isa anak Tuhan. Salah. Sebab Allah mana tak ada anak. Tak diperanakkan. Maka terjemahan dia salah. Dia nak pakai ke pandai, dia nak makan babi, makan apa, itu hal dia lah. Tetapi dia maknanya salah. Kita kena faham. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sepertinya sesuatu pun. Tak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah.
Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, semua nama. Termasuk dalam Allah. Ini Allah. Ini mengikut bahasa Arab. Yang pakai ilmu Tok Bamo. Ilmu Tok Bamo salah tak tahu bahasa Arab pun. Duduk dalam alif dan ber, titik ber, mengaruk itu. Itu ilmu mengaruk. Bahasa Arab pun tak tahu. Pakai akal, pakai reka sendiri. Ini Quran. Kena faham. Banyak orang-orang Tok Bamo, semua duduk dalam Allah. Allah dalam alif dalam ber, dalam titik ber belaka. Mengaruk tu, ilmu mengaruk. Kalau ada tulisan, ada apa tu, salah itu, tak betul. Kita kena balik Quran pada hadis Nabi SAW. Kita katakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hang kena faham. Mana Allah ni, dia saja Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Pakai hukum dia saja, tak pakai hukum yang lain. Sebut Allah. Tapi undang-undang Islam tak pakai. Pakai undang-undang lain. Ini menipu. Nak laksanakan hukum hudud, hukum qisas, hukum jenayah, takut huru-hara, takut apa. Ini tak menepati Allah. Perkataan Allah itu. Kena faham. Allah ni percaya pada dia sahaja, tak ada yang lain. Hukum dia, peraturan dia, sifat dia, nama-nama dia, semua ciptaan dia adalah baik. Kita kena percaya. Itu makna perkataan Allah. Bila beriman kepada Allah, beriman tiap-tiap sesuatu yang berkait dengannya. Tak boleh pisah-pisah, pecah-pecah. Meratik bukan main, siapa beringguk surah. La ilaha illallah. Duduk luar pakai hal lain. Pakai peraturan lain. Sokong lain pada peraturan Allah Ta'ala. Setuju dengan hak lain. Berarti apa begitu? Nipu. Tak siapa maksud perkataan Allah. Kita kena sedar. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Surah Al-Alaq ayat 14. Maksudnya, tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu melihat. Allah melihat segala-galanya. Termasuklah perkara yang gaib. Malaikat yang kita tak nampak, Allah Ta'ala nampak. Kuman yang halus, Allah Ta'ala nampak. Duduk dalam batu yang keras, tengah malam yang gelap gelita, Allah Ta'ala nampak. Tak ada beza di sisi Allah Ta'ala melihat sesuatu. Kita kalau dekat baru nampak, jauh tak nampak. Kalau cerah baru nampak, gelap tak nampak. Allah Ta'ala tak ada beza, cerah, gelap, jauh, supaya je. Itu melihat Allah Ta'ala yang tiada bandingan dan tiada tandingan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Surah Al-A'raf ayat 180. Maksudnya, Allah mempunyai al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, yang paling baik kepunyaan Allah. Yang agung, yang syumul, lengkap dengan sifatnya. Maka bermohonlah kepadanya, berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Sebut nama Allah dan nama-nama yang lain bila berdoa dengan ikhlas hati. Jangan ikut mereka yang menyimpang, mereka yang syirik, menyebut Allah dengan sesuatu yang lain, yang tak berhadap sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah As-Saffat ayat 96. Maksudnya, dan Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Allah yang menjadikan kita. Semua yang kita buat, Allah Ta'ala belah. Allah Ta'ala yang buat belaka. Zahir je kita buat. Allah Ta'ala yang meluluskan jadi ke tak jadi. Kalau sekiranya kita tu kan buat, orang negara tak ada ugi hukum belaka. Obat baik belaka. Semuanya sembuh. Menandakan obat ada yang jadi sembuh, tak sembuh. Meniaga, untung, rugi. Dan macam-macam. Menandakan Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala berlaku. Ramalan cuaca, hujang, tiba-tiba tak hujang. Kata hujang, tak hujang, hujang. Sekian-sekian berlaku tempat lain. Itu menandakan Allah Ta'ala yang punya segala-galanya. Itu makna beriman kepada Allah. Beriman dengan malaikat, mengandungi sifat-sifat mereka, seperti tidak lelaki dan tidak perempuan, dijadikan daripada nur, tidak makan dan tidak minum, tidak derhaka kepada Allah, dan beriman juga dengan malaikat yang disebut nama secara tafsil satu-satu ataupun tugas-tugas mereka. Mana beriman pada malaikat? Beriman adanya malaikat, walaupun itu tak nampak. Tak boleh tengok malaikat, makhluk yang gaib, kecuali dia bertasyakul, dia merupakan dirinya. Malaikat ni dia boleh bertasyakul, boleh menjelma rupa manusia, rupa burung dan macam-macam. Malaikat dia ada kemampuan, Allah Ta'ala beri pada dia. Tapi asal kejadian dia gaib. Mereka tidak lelaki dan tidak perempuan. Lelaki pun tidak, perempuan pun tidak. Tak ada nafsu. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Dan sebab itu bila Nabi Isa pergi berjumpa Siti Maryam, nak beri anak Siti Maryam dengan perintah Allah Ta'ala, dengan rupa seorang lelaki yang cantik, yang kacau. Ini ujian pada Siti Maryam. Dia kata, macam mana aku tak buat kerja jahat, aku tak kahwin, nak boleh anak macam mana? Ini perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kun fayakun. Jadi dengan perintah Allah Ta'ala. Jibril tak ada setubuh, tak ada kemaluan. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Dia kena faham. Makhluk yang tak derhaka pada Allah Ta'ala. Dia datang membawa risalah. Perintah Allah. Tuhan nak lahirkan daripadamu anak yang tak ada bapa. Dengan kun fayakun. Allah Ta'ala jadikan Adam. Tak ada ayah, tak ada mak Adam. Allah Ta'ala jadikan Hawa, tulang rusuk Nabi Adam, maknya tak ada. Allah Ta'ala jadikan Isa alaihissalam, yang tak ada bapanya. Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia, nak menguji keimanan manusia kepada Allah Ta'ala. Rasul yang lantik. Bila Rasul beritahu, Quran beritahu, Isa adalah ciptaan Allah, kita kena percaya. Jangan kata anak Tuhan apa Tuhan pula. Ini bertanggah dengan Maha Suci Allah Ta'ala. Dia bersama dengan segala makhluknya. Malaikat, dia beri tugas-tugas. Jibril ada tugas dia bawa wahyu. Mikail ada tugas dia. Israel Malakul Maut ada tugas dia. Macam-macam tugas malaikat. Di antaranya disebut nama-nama dalam Quran. Jibril dan Mikail disebut dalam Quran. Dan nama-nama yang lain terkenal dengan 10 malaikat. Disebut Quran, disebut dalam hadis. Kita kena percaya. Yang tak disebut namanya, kita percaya. Banyak kita tak tahu bilangannya. Percaya secara ijmal, percaya satu-satu dan tafsir. Percaya malaikat ni baik. Orang Yahudi, dia percaya kepada malaikat. Tapi Jibril jahat, dia kata. Kafir orang Yahudi. Kena kata Jibril jahat. Kafir Yahudi. Malaikat ni makhluk yang sangat baik. Padahal dia percaya pada malaikat. Tapi dia tolak Jibril. Jibril bawa bala. Mikail setuju. Pak dia setuju. Tukang bagi rezeki. Pak dia setuju. Itu tak boleh. Percaya pada semua malaikat. Makhluk-makhluk yang mulia. Beriman dengan kitab. Mengandungi semua kitab yang diturunkan. Termasuk Suhuf Ibrahim. Kitab, risalah-risalah yang diwahyu pada Nabi Ibrahim AS. Taurah pada Nabi Musa. Zabur Nabi Daud. Injil Isa. Injil satu Injil yang bukan berpuluh-puluh Injil. Ini ada 4 Injil pula. Asal puluh-puluh ratus Injil. Reka. Bukan asal. Asal satu Injil saja. Dan Al-Quran. Wajib kita beriman. Dan Al-Quran itu adalah menasahkan kitab-kitab yang terdahulu. Quran membatalkan hukum-hukum. Kitab zaman dulu, kalau ada benda yang bercanggah dengan Quran, kitab zaman dulu pakai Quran. Kitab zaman dulu telah dinasahkan. Berkait dengan hukum syarak. Ada pun berkait dengan iman, sama. Sama, tak ada beza antara kitab-kitab ini. Beriman kepada Allah, beriman kepada
rukun iman, hari akhirat, kita ni sama saja. Cuma bezanya hukum syariat. Ada beza hukum syariat. Dalam perbezaan ini, kena pakai Quran. Quran membatalkan hukum yang terdahulu. Juga beriman dengan segala yang terkandung di dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Quran, kita percaya. Berhubung dengan akidah, berhubung dengan kepercayaan. Ada Allah pada yang gaib. Quran beritahu tentang akan datang hari kiamat. Betul. Quran beritahu benda yang lepas dah. Cerita Fir'aun, cerita Namrud, cerita Qarun ada dalam Quran. Ada sejarah bertemu, gali, berjumpa, hak timur. Betul Quran. Quran mengatakan tentang cakrawala di langit, bulan, bintang, matahari. Hari itu orang tak tahu. Hari ini ada teropong, ada alat tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, peredaran dia tepat dengan Quran. Sama. Maka benda yang akan datang, benda yang gaib, hukum-hukum yang Quran beritahu adalah betul dan benar. Kita percaya. Kalau benda yang nyata, Quran beritahu semua benar belaka. Kalau orang buat kajian, bercanggah dengan Quran. Contohnya, Quran kata, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu bergerak. Di tempat yang Tuhan tetapkan dia. Hari itu ahli-ahli sains kata matahari tak gerak. Matahari tak gerak, ahli sains kata. Tak ada alat. Matahari tak bergerak. Ini ahli palak kata matahari senyap. Tak bergerak. Quran kata tidak. Matahari tajri limustaqarril laha. Matahari ini beredar bergerak tempat yang Tuhan tetapkan dia. Hari ini ahli sains guna teropong yang lebih halus lagi didapati betul Quran. Bila Quran kata betul, maka benda hari kiamat, benda dosa pahala akan datang, hukum Allah hadir, maka betul semuanya. Kita kena beriman. Tak boleh sebahagian percaya pada dia. Akhlak, perangai. Quran kata ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, kita kena percaya. Jangan Quran kata buruk, kita kata baik. Tak boleh. Tak boleh lawan. Quran kata riba ni haram, riba ni buruk, keji. Orang lain kata baik riba ni. Tak boleh. Penting untuk perniagaan. Itu salah. Itu sudah jadi tak betul. Bercanggah dengan Quran. Itu hal-hal yang lain. Quran kata berzina haram, keji, membawa keburukan. Puak-puak bebas kata tidak, berzina tak ada apa-apa, suka sama suka. Quran kata tidak, keji, membawa keburukan. Tuhan tunjuk orang kahwin tak ada penyakit, tak kahwin ada penyakit. Ini benda yang sangat halus yang kita tak tahu. Padahal orang kahwin tak kahwin tubuh supaya aja. Tapi yang kahwin tak ada penyakit, yang tak kahwin jadi penyakit. Ini lewat haram, Tuhan kata keji. Kita kena percaya. Benda yang Quran kata keji, keji sungguh, haram. Kita kena tinggal dalam perkara akhlak. Itulah benar adalah baik, bohong adalah buruk. Kita kena percaya. Kisah cerita dalam Quran. Perkara-perkara yang gaib, yang tak nampak. Jin, malaikat, syurga, neraka dan lain-lain. Termasuk syaitan, iblis. Quran kata iblis tu ada, syaitan tu ada. Kita kena percaya. Kita tak nampak, itu cerita lain. Quran beritahu. Bukan sahaja makhluk yang baik, malaikat, termasuk makhluk yang jahat, jin dengan syaitan. Jin yang jahat, manusia yang jahat, Quran kata ada. Kita kena percaya. Beriman dengan rasul-rasul pula adalah secara ijmal dan tafsir dengan sifat-sifat mereka yang wajib, mustahil dan harus. Percaya pada rasul, kita percaya. Pada semua rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala, nabi-nabi yang dilantik Allah Ta'ala, kita beriman kepadanya. Percaya secara umum. Banyak. Ada yang diketahui, ada yang tak diketahui. Rasul-rasul yang disebut namanya dalam Quran, disebut namanya, 25 orang rasul disebut dalam Quran, wajib kita beriman. Rasul yang khilaf, tak jadi salah. Khadir adakah rasul, nabi, atau dia seorang wali? Ada ulama kata dia wali, ulama kata dia nabi. Kalau orang kata wali, tak rosong akidah dia. Kalau kata dia nabi, tak rosong akidah dia. Ini perkara yang tak disebut jelas dalam Quran. Cuma dia disebut hamba yang soleh, yang ada ilmu laduni min ladunna ilma. Tuhan beritahu benda akan datang kepada dia untuk ajar Nabi Musa.
Khadir ni ada. Dia Nabi, dia Rasul, itu khilaf ulama. Zulkarnain disebut dalam Quran. Ada ulama kata dia raja yang adil. Ada ulama kata dia raja dan Nabi dia pula. Itu khilaf ulama. Itu tak ada masalah. Dia raja yang adil, itu betul. Quran menyebutnya. Kisah-kisah dalam Quran. Nabi-Nabi yang disebut sifat-sifat yang wajib, mustahil bagi Rasul. Harus bagi Rasul, kita percaya. Rasul ni wajib benar, wajib amanah, wajib menyampaikan. Rasul ni cerdik, tak ada Rasul yang bodoh. Semua cerdik Rasul-Rasul ni. Manusia yang terbaik, kita kena percaya Rasul-Rasul itu sifat-sifatnya. Mustahil bagi Rasul bohong. Rasul dia tak boleh bohong. Tak boleh. Mustahil bagi dia bohong. Kecuali yang diizin oleh Allah. Al-harbu khir'ah. Tipu helah peperangan. Ini Tuhan izin. Itu cerita lain. Kemudian harus bagi Rasul. Dia berkahwin, dia ada anak, dia makan, dia minum. Beriman dengan hari akhirat adalah termasuk di dalamnya berhubung dengan tanda-tanda kiamat. Sama ada yang besar ataupun yang kecil. Dan segala mukaddimah kiamat, pendahuluan kiamat. Seperti yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Beriman pada hari kiamat, beriman semua yang berkait dengannya. Termasuklah tanda-tanda kiamat. Tanda kecil, tanda besar disebut dalam hadis, kita kena percaya. Disebut dalam hadis. Kita kena percaya. Antara tanda api kiamat tu akan zahirnya Dajjal. Kita kena percaya. Turun Nabi Isa, kita kena percaya. Zahir Imam Mahdi, kita kena percaya. Kena percaya. Bila-bila itu bukan kerja kita. Ada orang duduk buat ramalan tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Tak ada siapa yang tahu itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita percaya sekadar yang Tuhan beritahu. Ada syurga neraka, ada sirat, ada para mahsyar. Kita kena percaya semua. Suratan amal manusia itu perkara akhirat. Wajib kita beriman dan percaya kepadanya. Jadi percaya pada semua perkara yang berkait dengan hari akhirat. Wallahu a'lam.